di kampung halaman, yaitu Rumah Panjang Margareta, Karangan Buloh di Julau, Sarawak. Pulau Borneo sangat kaya dengan biodiversity. Terdapat sekitar 15,000 spesies tumbuhan berbunga dengan 300 spesies pokok, 221 spesies mamalia darat, dan 420 spesies burung tinggal di Borneo. Pulau ini juga merupakan pusat evolusi dan radiasi spesies endemik tumbuhan dan haiwan. Sarawak adalah salah satu negeri yang terletak di Pulau Borneo yang kaya dengan buah-buahan dan biasanya tumbuh liar di sekitar kawasan masyarakat Iban. Buah pulasan adalah salah satu buah tropika bermusim yang terkenal di Sarawak. Buah pulasan berasal dari semenanjung Malaysia dan ia jarang ada di luar Asia Tenggara. Walaupun sangat mirip dengan rambutan, tetapi buahnya tidak memiliki duri berbulu. Isinya sangat manis dan berair serta mudah dipisahkan dari biji. Buah lain yang berkaitan adalah lychee dan longan. Okey, di sini juga ada sejenis buah bermusim, iaitu dipanggil buah dabai, iaitu sejenis buah yang popular di Borneo. Buah dabai merupakan buah nadir tempatan yang berasal dari Borneo, di mana ia dikenali sebagai dabai di Sarawak dan kembayau di Sabah dan Brunei. Pokok buah dabai tumbuh menegak dengan ketinggian maksima sehingga 8 hingga 15 meter dengan banyak cabang. Dahan mempunyai banyak daun berwarna hijau yang agak berkilat dengan ditanam menggunakan anak biji yang disemai dalam polybag. Di Sarawak, kebanyakan buah dabai ditanam di kawasan rumah panjang oleh masyarakat Iban dan kaum lain serta tumbuh sendiri di kawasan hutan. Walaupun buah dabai berbunga dan berbuah mengikut musim, tetapi lazimnya ada buah yang keluar di luar musim. Buahnya keras dan tidak boleh dimakan ketika masak dan mesti direndam dalam air suam sebelum makan. Buah dabai adalah buah bermusim dan sangat popular dalam kalangan penduduk tempatan di Borneo, malah sangat berharga di Sarawak. Sekarang kita berjumpa lagi dengan buah bermusim, iaitu buah tarap, dan dalam bahasa Iban dia dipanggil buah lumok. Buah tarap atau terap merupakan buah pemusim yang berasal dari Borneo, Palawan dan Pulau Mindanao. Buah lain yang dalam genus yang sama ialah buah nangka, cempedak dan sukun. Rasanya mempunyai sedikit pisang lembut, hampir berair. Apabila matang, kulit tarap akan menjadi lembut dan agak mudah untuk dirobek oleh tangan untuk menampakkan isinya yang berair. Di Sarawak, ia biasa terdapat di hutan sekunder hingga ketinggian 1,000 meter di tanah liat berpasir. Ini adalah anak pokok buah hucung. Dalam bahasa Iban ia dipanggil buah hucung. Buah belimbing hutan merupakan tumbuhan endemik di Borneo. Di Sarawak, ia dikenali sebagai belimbing Dayak, belimbing api, belimbing merah dan belimbing bukit. Apabila masak, ia akan jatuh dengan sendiri. Rasanya yang manis, sedikit masam dan enak dimakan apabila sejuk beku. Ketinggian pokok adalah 6 sehingga 12 meter dan kebiasaannya didapati di hutan hujan premier dan sekunder, hutan sungai dan bukan sungai di ketinggian dari permukaan laut hingga 800 meter. Buah bermusim ini juga sering menjadi perasa tambahan popular di dalam menu masakan masyarakat Borneo selain dimakan mentah. Satu lagi buah bermusim yang terdapat di kampung ini adalah buah engkala. Ia berasal dari Sarawak dan barat daya Sabah seperti Kalimantan, Indonesia dan Filipina. Ia tumbuh liar di hutan yang mempunyai ketinggian sederhana dan rendah. Pokok ini tumbuh setinggi 10 hingga 25 meter dengan diameter batang 40 hingga 50 cm. Kulit luar yang nipis berwarna hijau ketika tidak matang dan secara beransur-ansur berubah menjadi merah jambu terang dan kemudian merah pekat ketika masak. Isinya berwarna krim lembut, mirip avokado serta mempunyai rasa lembut dan manis. Buah engkala pada mulanya ditemui tumbuh liar dan dipercayai berasal dari Borneo. Hari ini, engkala secara komersial ditanam di kampung-kampung dan boleh didapati di pasar tempatan di seluruh Borneo, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Taiwan. Okey, ini adalah pokok buah kepayang. Buah kepayang ini sangat popular dalam kalangan masyarakat Iban dalam membuat perkasan.
Pokok kepayang merupakan pokok tinggi yang berasal daripada kawasan hutan paya laut di Asia Tenggara. Pokok kepayang memerlukan masa bertahun-tahun untuk matang dan benihnya seringkali dituai dari pokok-pokok liar. Pokok kepayang boleh tumbuh sehingga 24 meter tinggi dan menghasilkan buah besar seperti bola rugby. Buahnya berwarna perang kemerahan yang berukuran antara 15 cm hingga 30 cm panjang dan 45 cm hingga 7.5 cm lebar. Kayu dan daun buah-buahan dan biji-bijian pokok ini mengandungi asid hidrosianik atau sianida yang sangat beracun. Walaupun buahnya beracun, namun ia masih boleh diproses untuk menghilangkan keracunannya untuk dinikmati. Racunnya boleh dihilangkan dengan proses penapaian bawah tanah, merendam dan memasaknya untuk meluluhkan asid hidrosianik. Buah kepayang sangat popular dalam masyarakat Iban untuk membuat pekasam. Oke, mari kita terokai banyak lagi tumbuhan yang ada di sini. Pokok belian juga ada terdapat di kampung ini. Ia merupakan sejenis kayu keras yang tumbuh dengan perlahan dan mengambil masa sehingga 120 tahun untuk mencapai garis pusat 30 cm. Walau bagaimanapun, anak benihnya mudah bercambah di persekitaran yang sesuai. Pokok ini boleh tumbuh sehingga 30 meter tinggi dengan diameter batang pokok mencapai 1 meter. Biji benih belian adalah beracun dan sangat keras. Taburan semula jadinya adalah di Indonesia iaitu Kalimantan dan Sumatera, Malaysia, Sabah dan Sarawak serta Filipina. Pokok ini dikenali sebagai terbelian dalam masyarakat Iban. Belian tumbuh di kawasan hutan tanah pamah dan hutan sekunder dengan ketinggian 500 meter dari paras laut. Biasanya, pokok terbelian boleh dijumpai di sepanjang sungai. Oke, di sini juga terdapatnya sejenis tumbuhan liar, yaitu periuk kera. Dalam bahasa Iban dia dipanggil poyok. Periuk kera jenis ini dipanggil periuk kera mulu dan ia adalah tumbuhan tropika yang endemik di Borneo. Ia tumbuh di habitat dataran tinggi pada ketinggian 1.700 meter hingga 2.400 meter dari aras laut dan mudah dijumpai di beberapa kawasan gunung di Sarawak. Periuk kera mulu juga biasanya terdapat di kawasan terbuka hutan berlumut di antara tumbuh-tumbuhan di puncak bukit. Periuk kera mulu tumbuh di tanah yang kekurangan nutrien. Periuk kera mulu juga adalah tanaman yang dikenali sebagai climbing plant. Batangnya boleh mencapai panjang 4 meter dan berdiameter sehingga 5 mm. Internodesnya adalah berbentuk silinder dalam keratan rentas dan panjangnya hingga 8 cm. Oke, di sini juga ada sejenis tumbuhan herba yaitu belalai gajah ataupun snake grass. Daun belalai gajah merupakan sejenis herba popular dalam perubatan tradisional Thai dan China. Cuaca tropika di Malaysia adalah paling sesuai untuk penanaman daun belalai gajah ini. Pokok ini memerlukan sokongan kerana batangnya yang kecil dan lembut itu mudah rebah apabila ditiup angin. Tumbuhan herba ini dipercayai boleh merawat pelbagai penyakit kanser. Taburan pelbagai spesies tumbuhan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah terdiri daripada iklim dan cuaca, iaitu cahaya matahari, suhu hujan dan angin, batuan dan tanah tanah, bentuk muka bumi dan aktiviti manusia. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dari segi sifat taburan, jenis, kepadatan, ketinggian pokok dan sebagainya. Ciri-ciri geografi yang ada di kampung ini sememangnya mempengaruhi taburan dan kepelbagaian tumbuhan.